Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Najib bin Kamil dari kelas DKA 3A. Hari ini saya akan menerangkan projek 50 unit perumahan IBS, Management and Site Supervision. Nama pensyarah ialah Tuan Anwar bin Nordin. Okey, ini adalah 3 orang yang dalam grup saya, iaitu Faizal bin Anwar, 11 DKA 20F 2009. Manakala seterusnya Muhammad Azmin Kamil 11 DKA 20F 2005. Yang ketiga ialah Amirul bin Suhaimi 11 DKA 20F 2004. Okey, manakala di bahagian pengenalan, Industrial Building System iaitu IBS boleh ditakrifkan sebagai sistem bangunan di mana komponen struktur dikilang, diangkut dan dipasang ke dalam struktur dengan kerja tapak tambahan yang minimum. Industrial Building System iaitu IBS juga adalah istilah yang digunakan di Malaysia untuk teknik pembinaan di mana oleh komponen dikilangkan dalam persekitaran terkawal, sama ada di tapak atau di luar tapak, diletakkan dan dipasang ke dalam kerja pembinaan. Plan 50 unit perumahan IBS yang saya buat di Ayer Molek di Melaka. Alright, ni adalah gambarnya. Dalam komponen dalam rumah ni ada terdapat roofing, gutter, roof truss, board panel. Bahagian dalam pula kita ada bilik tidur. Bilik tidur ada 2, satu ruang tamu, tandas dan dapur. Okey, ini adalah 4 bahagian gambar, iaitu bahagian front left, front right, rear left dan rear right. Okey, seterusnya adalah perancangan projek. Yang pertama kita ada precast column. Yang kedua adalah lightweight concrete block work. Dan yang ketiga lightweight roof truss. Seterusnya jentera dan penggunaan buruh. Yang pertama adalah excavator. Fungsinya adalah untuk proses penggalian tanah, iaitu digging. Yang kedua untuk proses meratakan permukaan tanah. Dan yang ketiga untuk pemindahan material. Bulldozer fungsinya adalah untuk pembabatan atau penebasan, memindahkan tanah dengan jarak maksimum sekitar 100 meter. Seterusnya untuk membersihkan lokasi pembinaan. Jentera yang ketiga adalah backhoe loader. Fungsinya adalah untuk membuat penggalian tanah. Yang kedua untuk memecahkan permukaan aspal. Seterusnya adalah untuk ratakan permukaan tanah. Yang pertama, concrete truck. Fungsi dia ialah untuk campurkan konkrit dan hantar ke tapak pembinaan. Yang kedua, crane. Fungsinya mengangkat dan memindahkan material. Dan yang terakhir, grader. Fungsi untuk meratakan tanah, membentuk permukaan tanah dan menyediakan material ringan. Penggunaan buruh ialah buruh merupakan individu yang menyumbangkan kerjanya kepada kontraktor, sama ada mahir, separuh mahir atau buruh biasa mengikut bidang kerja tertentu. Perancangan kerja buruh berpandukan rancangan kerja yang sedia ada. Kontraktor, orang yang bertanggungjawab dalam pembinaan bangunan di mana mereka bertanggungjawab terhadap kerja-kerja pembinaan. Kontraktor akan menganalisa yang direka bentuk oleh arkitek pada pelat. Jadi mereka perlu melakukan kerja dengan cekap dan teratur mengikut tempoh yang ditetapkan. Kontraktor perlu menunjuk arkitek sekiranya berlaku kekeliruan dalam mentafsir pelan supaya mendapat maklumat yang tepat dan baik. Pengurus projek merupakan ketua organisasi pembinaan bagi pihak kontraktor. Dia bertindak sebagai orang tengah antara pekerja dengan kontraktor, mentadbir kerja-kerja di tapak pembinaan dan memastikan projek berjalan lancar mengikut syarat yang ditetapkan. Dan juruukur ialah orang yang sepatutnya membuat ukuran tepat yang akan mengenal pasti sepadan, perlu mengukur jarak dan sudut antara titik tertentu di permukaan bumi. Pengukuran digunakan untuk mencapai semua kerja atau projek kerja ciptaan awam. Instruktur, seorang yang bertanggungjawab untuk mengajar seseorang cara meningkatkan kemahiran praktikal mereka atau mempelajari lebih lanjut tentang subjek tertentu.
Operator memuat dan memunggah peralatan dari kenderaan dan trailer, memerhatikan pengedaran bahan turapan untuk melaraskan tetapan mesin atau aliran bahan dan nyatakan tempat rendah untuk pekerja menambah bahan. Menyediakan cadangan untuk mengekalkan dan meningkatkan prestasi alam sekitar. Buruh, orang yang menjalankan tugas manual seperti menggali parit, memunggah bahan bangunan dan mendirikan tapak pekerja, membuat kerja kayu, kerja besi, konkrit dan sebagainya. Ini adalah progres kerja kami, progres kerja cadangan untuk mendirikan 50 unit rumah PPR. Okey, dalam projek kami membagi 4 tim. Okey, tim yang pertama, team leader Manson, door window. Okey, tim yang kedua, masonry, wall, skim coating and painting. Okey, tim yang ketiga pula, ceiling, plumbing and sanitary and electrical. Okay, for the last, team yang keempat, steel frame system, roof and floor finish. Okay, untuk satu tim kami memperolehi 3 orang atau 3 person. So keseluruhan pekerja yang kami perlukan adalah 11 orang. Okay, kerja ini pertama bermula 1 Jun 2022 dan anggaran yang akan disiapkan atau tamatnya segala pembinaan untuk cadangan mendirikan rumah PPRT tersebut adalah dalam 1 November 2022. Okey, ini juga adalah cadangan kerja kami dari bulan Jun hingga bulan November. Okey, kami ada 9 kerja. Okey, nombor 1 mengenal pasti projek. Nombor 2 pemilihan projek masalah. Nombor 3 mengumpul data kajian. Nombor 4 penambatan objektif dan sasaran. Nombor 5 cadangan penyelesaian. Nombor 6 persembahan dan persetujuan pihak pengurusan. Nombor 7 pelaksanaan. Nombor 8 penilaian dan pemantauan. Nombor 9 penyelenggaraan. Okey, untuk bulan yang pertama iaitu bulan Jun, kami membuat kerja mengenal pasti projek dan juga pemilihan projek masalah. Okey, untuk bulan Julai kami mengumpul data kajian dan juga penempatan objektif dan sasaran. Okey, untuk bulan Ogos kami membuat cadangan penyelesaian. Okey, untuk September kami membuat persembahan dan persetujuan pihak pengurusan, dan untuk bulan Oktober kami buat pelaksanaan, penilaian dan pemantauan. Untuk bulan yang terakhir, bulan November, kami buat penyeranggaan. Okey, inilah work progress kami. Iaitu adalah peruntukan atau bajet untuk cadangan membina 50 unit rumah orang termiskin iaitu PPRT sebanyak 50 unit. Okey, bajet atau peruntukan untuk rumah PPRT yang kami peruntukkan sebanyak RM90,000 untuk 50 unit rumah. Okey, dengan bajet tersebut kami memecah kepada 5 pekerjaan. Okey, yang pertama preliminary and earthworks. Okey, yang kedua infrastructure works, and ketiga sense structure system. Okey, yang keempat building architecture. Okey, dan last kali iaitu building mechanical and electrical works. Okey, poin yang pertama, pekerjaan yang pertama, preliminary and earthworks. Kami memperolehi site position and preliminary works. Okey, yang kedua site clearing and earthworks. Yang ketiga mobilization and setting out. Untuk kerja-kerja building structure works, kami ada foundation works, and then ground beam and ground slab. Okay, and last sekali underground piping and conduit if memerlukan lah. Okay, untuk science structure system, kami ada steel frame panel system, and then steel frame joist system, and last sekali steel frame trusses system. Okay, untuk building architecture works section 1, kami mempunyai metal roof system. Kelebihan rumah IBS membantu mengurangkan kos melalui ekonomi skala dan memacu pembangunan rumah mampu milik. Yang kedua, pengeluaran berskala besar, ketepatan komponen dan unit kediaman membantu mengurangkan kesan alam sekitar akibat pembinaan. Yang ketiga, mempercepatkan proses pembinaan,
menjimatkan kos dan memendekkan tempoh menunggu bagi rumah baru. Dan yang terakhir, mengurangkan bilangan tenaga buruh dan menyenangkan tugas pekerja, membolehkan pemaju melaksanakan beberapa projek pembinaan dengan serentak. Kekurangan rumah IBS, kos membangunkan fasiliti terlalu tinggi. Rumah pasang siap IBS mungkin menghadkan peluang pengubahsuaian, pengalaman industri dan pekerja mahir yang tersedia untuk rumah pasang siap IBS. Kesimpulannya, projek pembinaan 50 unit perumahan dengan menggunakan komponen IBS memberikan banyak kebaikan. Antaranya ialah dapat menjimatkan kos, pembinaan tahan lama dan dapat mengawal pencemaran. Seterusnya, kami dapat belajar membuat jadual perancangan IBS di mana dengan membuat jadual perancangan pembinaan, ia dapat memudahkan penyelesaian kerja dengan baik dan teratur. Selanjutnya, penyelesaian kerja pembinaan dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan berdasarkan jadual pembinaan yang telah disediakan. Di samping itu juga, kami dapat mengenali penggunaan jentera dan penggunaan buruh dalam melaksanakan tugasan ini. Akhirnya, kami dapat membuat perincian kos dengan menggunakan jadual. Oleh itu, membuat perancangan pembinaan dengan betul dan teliti sangat penting supaya projek yang dibina dapat diselesaikan dengan baik.